Fokusnya dalam catatan fokusnya. Ya. Dalam catatan buku ini Ya, fokusnya. terima kasih Datuk yang di Pertua yang memberikan keizinan dan peluang pada saya untuk turut membahaskan bajet panik Barisan Nasional. Mana ada panik? Mana ada panik? Okey je. Sewaktu banyak institusi-institusi kajian perkembangan politik dalam negara kita ini menemui bagaimana bahawa Barisan Nasional mengalami kemerosotan sokongan dan dukungan daripada rakyat kepada mereka. Malah kalau dilihat yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri sendiri pun mengakui bahawa beliau yakin Ni nak lantik MB Selangor tidak je akan ni. memperolehi kemenangan majoriti yang besar. Ini bermakna bahawa yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir mengakui bahawa sokongan rakyat kepada BN itu tidak berlaku lonjakan selepas daripada pilihan raya 2008. Sebab itu kata Tun Dr. Mahathir, kerajaan tidak punya banyak masa kerana menghadapi suasana dekat dengan pilihan raya, melainkan terpaksa menggunakan sejumlah wang yang besar untuk memberikan pembahagian-pemberian tertentu, walaupun dia mengatakan bahawa itu suatu yang tidak baik, tetapi itulah jalan sebagai talian hayat kepada kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, Kalau nyampuk dia tak bagi. sebab itu Datuk yang di Pertua, kalau kita melihat daripada belanjawan yang ada ini, dia mengulangi belanjawan yang lalu, belanjawan 2012. Hanya dari segi pemberian itu dibesarkan kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Saya tidak menolak pemberian yang diberikan kepada rakyat, tetapi saya harap bahawa kerajaan janganlah ada rasa kecewa jika rakyat tidak memberikan sokongan kepada mereka dalam pilihan raya yang akan datang ini. Semalam satu bukti di Bukit Bintang, pemandu-pemandu teksi, hampir 500 pemandu teksi yang mendapat sumbangan RM500 untuk duit tayar teksi telah berdemonstrasi membantah tindakan SPAT, dan sehingga mereka melaungkan slogan tukar kerajaan pada pilihan raya yang akan datang. Jadi saya katakan bahawa rakyat makin cerdik, makin ada kebijaksanaan untuk menilai sejauh mana pemberian tersebut boleh menyelesaikan masalah kehidupan rakyat ataupun tidak. Sebab itu bila saya balik ke kampung, kita bertemu dengan anak-anak muda, saya mengatakan pada mereka, kamu seronoklah kamu dapat macam-macam. Sekarang ni dapat itu, dapat ini, dapat rebate telefon pintar. Mereka kata kena beli 1,000 dulu baru dapat 200 jadi ini, dan mereka merasakan bahawa saya kata mungkin kamu selepas ni sokong Barisan Nasional. Dia kata, YB jangan bimbang, kami bersama dengan Pakatan Rakyat insya-Allah. Kerana bagi kami bahawa belanjawan ini tak ubah. Itu dia yang jumpa pemuda sokong hanya Pakatan belanjawan Rakyat. seperti mana gula-gula getah. Orang Kedah panggil apa Sungai Petani? Singgam. Orang sini kata chewing gum, orang Kedah panggil singgam, orang Simpok panggil singgam, orang Pokok Senang panggil singgam. Saya kata lagu mana yang dikatakan belanjawan singgam? Dia kata belanjawan singgam ni macam kita makan singgam, kita kunyah, takkan ada manis ya. Lepas manis tu orang tak kunyah dah, kalau kunyah juga lenguh pasang dagu. Dia kata tak ada manusia yang waras telan chewing gum, tak ada. Habis tu saya kata dia buatnya, dia kata khiak tui, dia kata luah. Jadi maknanya setakat belanjawan chewing gum ini setakat ada manis dia lah. Ada manis, maknanya rakyat makin cerdik untuk menilai tentang sejauh mana pemberian itu boleh memberikan penyelesaian kepada kehidupan mereka. Sebab itu kalau kita lihat dalam belanjawan ini, kerajaan langsung tidak memberikan gambaran bagaimana untuk menambahkan, mencari sumber pendapatan baru untuk negara. Saya berkali-kali saya katakan bahawa dalam beberapa perbahasan belanjawan ini menunjukkan bahawa belanjawan ini sangat lemah. Begitu juga kalau kita lihat bahawa dengan hutang yang meningkat dan kerajaan tidak berusaha untuk bagaimana untuk membawa kembali pulang wang sejumlah 1.08 trilion ringgit Malaysia yang dipunggah kekayaan negara, disudup keluar negara oleh golongan-golongan elit untuk sehingga terpaksa mengecilkan dana dalam negara kita, dan
sudah tentu ini sangat merugikan dalam konteks untuk membiayai ekonomi negara. Pemindahan wang ini, Datuk Yang di-Pertua, kalau mengikut rujukan Global Financial Integrity, 10 negara, Malaysia berada pada tangga yang kelima. Yang pertama ialah China 2.7 trilion US dollar, Rusia 504 bilion US dollar, Mexico 501 bilion US dollar, Saudi 380 US dollar, Malaysia 350 US dollar. Lebih kurang bersamaan 1.08 trilion. Saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan mesti datang dengan satu cadangan yang konkret bagaimana untuk membawa balik duit yang sejumlah 1.08 trilion ini, yang pada saya kalau belanjawan, saya pergi Melaka baru ni, dia kata belanjawan Melaka 1 tahun lebih kurang 500 juta ringgit. Makna dia kata boleh tahan 200 tahun. Boleh tahan 200 tahun boleh tahan untuk belanja seluruh negeri Melaka. Tambahlah kalau negeri Perlis yang besar Kelemboi ni, besar Kelemboi ni tak ada masalah dengan 1.08 trilion. Jadi saya katakan bahawa saya nak minta penjelasan kepada kerajaan. Apakah mekanisme kerajaan, apakah cadangan, apakah rancangan kerajaan bagaimana untuk nak membawa balik wang sejumlah 1.08 trilion ini, yang saya anggap bahawa satu pemunggahan kekayaan negara yang disembunyikan di dalam akaun-akaun rahsia yang dibuat di luar negara, yang sudah tentu ini akan memberikan kerugian yang amat besar kepada negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa cadangan-cadangan kerajaan yang dikatakan, dikemukakan dalam belanjawan baru-baru ini, umpamanya saya katakan bahawa cadangan kerajaan untuk menarik balik subsidi kepada harga gula atas alasan, saya katakan inilah dia maknanya belanjawan yang katun bagi saya. Sepatutnya kerajaan datang dengan satu formula untuk fikir bagaimana nak mengurangkan perbelanjaan ini, nak mengembalikan pendapatan negara ini, membawa balik 1.08 trilion. Tetapi dia hanya membawa dengan mengurangkan 20 sen kepada subsidi gula. Dengan tujuan saya katakan bahawa dia menggunakan sandaran dia ialah kerana ini tidak baik, harga gula yang murah ini tidak baik, kerana kita nak mengurangkan penggunaan gula, nak mengurangkan penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis di dalam negara kita. Jadi saya katakan bahawa ini satu cadangan yang tak membawa apa bermakna. Datuk Yang di-Pertua, seingat saya lah, daripada saya kecil saya mula pergi kedai sampai hari ini RM2.5 sekilo. Mula-mula tu harga gula 2 kupang 5 duit satu kati. Orang tu kati 2 kupang 5 duit satu kati. Maknanya kalau dari segi 2 kupang 5 duit sekati, sehingga sekarang RM2.5 sekilo, saya tak tahu berapa dia punya kenaikan. Kalau nak dikatakan bahawa penyakit kencing manis boleh berkurangan, sepatutnya penyakit kencing manis sudah berkurangan. Saya tengok, saya search dalam internet, lebih kurang penyakit kencing manis dalam negara kita ini ada lebih kurang 5.6 juta orang. Pengidap kencing manis ada 5.6 juta. Sejak daripada gula 2 kupang 5 duit sampai gula RM2.5 Kuala Kerau. Dengan 1.4 juta pesakit ni yang menghadapi komplikasi yang serius, risiko sampai kepada peringkat boleh kena potong kaki. Jadi saya nak katakan bahawa alasan kerajaan mengatakan bahawa menaikkan harga gula, mengurangkan subsidi kepada harga gula dan sekaligus menaikkan harga gula untuk mengurangkan penyakit kencing manis, satu alasan yang tak boleh masuk akal. Tak masuk akal, tak kukuh. Saya tidak menafikan, saya bersetuju kita harus mencari jalan bagaimana nak mengurangkan penyakit kencing manis atau penyakit diabetes. Tetapi bukan alasan hanya sekadar mengurangkan gula boleh selesai masalah penyakit kencing manis. Tetapi sebaliknya, dia telah memberikan beban yang besar kepada masyarakat dan rakyat, khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Boleh RM500 Datuk Yang di-Pertua, tetapi kita berhadapan dengan masalah yang sangat besar dengan kenaikan barangan-barangan makanan, minuman yang menggunakan gula. Kerajaan kata peniaga-peniaga tidak seharusnya menaikkan harga. Saya kata bagaimana peniaga tak boleh naik harga, sedangkan kalau daripada 2010 sampai sekarang ni sudah 5 kali kenaikan harga gula. 2 kupang sekupang, 2 kupang sekupang, 2 kupang. 5 kali. Bagaimana orang yang berniaga boleh
tak naikkan harga minuman, harga buat kuih dan sebagainya. Saya cabar mana-mana seorang menteri tolong ambil cuti buang 2 bulan 3 bulan, balik kampung pergi meniaga kopi, tengok di kampung meniaga kopi, jual kuih. Jangan naik harga, boleh tak boleh? Jangan kecilkan kuih, boleh tak boleh meniaga? Guna modal sendiri. Kuala Kerau buat dulu, ambil letak jawatan, Ustaz, ambil cuti. Saya nak katakan bahawa bagaimana kerajaan hanya mengharapkan pada peniaga tidak menaikkan harga barang, sedangkan sudah tentu mereka tak dapat nak elak dengan kenaikan harga gula ini yang menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga minuman dan sebagainya, yang sudah tentu ini membebankan masyarakat dan rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan nak menjimatkan perbelanjaan ini harus melihat bagaimana kerajaan berusaha membawa balik 1.08 trilion ringgit. Itu satu. Yang keduanya ialah bagaimana kita nak menangani persoalan-persoalan ketirisan, kebocoran. Ini sebenarnya kencing manis. Ini pengurusan keuangan negara yang mengalami penyakit kencing manis. Bukan kerana menggunakan gula lebih itu menyebabkan orang mengidap penyakit kencing manis, tetapi pengurusan keuangan negara sebenarnya yang menghadapi penyakit kencing manis yang sangat serius. Maknanya belanjawan ini ialah belanjawan yang berpenyakit kencing manis, sebab membiarkan soal ketirisan, kebocoran yang terus berlaku dalam negara kita. Saya nak tunjuk contoh kepada yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Ini soal diumumkan dalam belanjawan ialah peruntukan untuk pertanian, sektor pertanian, iaitu pembekalan benih padi sah kepada petani. Ini ulang saja. Dia setiap tahun ada, dia ulang, dia bukan satu benda yang baru. Subsidi ini bukan satu benda yang baru. Saya nak katakan bahawa bagaimana kerajaan boleh meluluskan kuota benih padi sah ini kepada syarikat-syarikat yang tidak direkmenkan oleh jawatankuasa penilai teknikal Kementerian Pertanian sendiri. Ini saya katakan bahawa satu penyelewengan yang besar. Di tangan saya ini ada satu surat daripada Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian buat satu surat laporan kepada Kementerian Keuangan sebab dia kena minta kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Jadi laporan teknikal itu memuatkan dan didapati Kementerian Keuangan sendiri dalam surat balas dia kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian ini menyetujui bahawa petenda-petenda ini tidak mengemukakan dokumen, tak ikut syarat, tidak mematuhi syarat, tak lulus dari segi dari segi kriteria teknikal dan sebagainya, semua tak lulus, fail. Tetapi akhirnya Kementerian Keuangan beri juga Kementerian Keuangan. Saya nak katakan bahawa di sini bukan isu setakat Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, tetapi di sini ialah kenapa Kementerian Keuangan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bentang bajet yang sebut soal benih padi sah ni pun boleh menyetujui diberikan kepada syarikat-syarikat yang tidak memenuhi penilaian teknikal oleh jawatankuasa teknikal di Kementerian Pertanian sendiri. Atas alasan kononnya hanya sekadar oleh kerana kita menghadapi masalah musim padi dan sebagainya, lalu kita kena segera. Sedangkan saya nak sebut bahawa tender yang ada sekarang ni yang berjalan ni, dia sampai syarikat-syarikat yang kena bekal benih padi sah kepada petani ni, dia punya tempoh dia habis pada Mac 2013. Mac 2013 baru dia habis. Maknanya bahawa tender ini dikeluarkan pada bulan Mac 2012. Kemudian pada bulan Julai diluluskan. Maknanya apa perlu nak disegerakan? Sedangkan benih padi kita masih mencukupi sehingga Mac 2013. Jadi saya katakan bahawa ini satu penyelewengan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga penyelewengan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Seperti mana disebut oleh Pasir Salak semalam isu baja. Nak bekai baja mestilah baja yang berkualiti. Sekarang apa jaminan syarikat yang tak lulus dari segi penilaian teknikalnya, apa jaminan benih padi itu ialah benih padi yang berkualiti untuk dibekalkan kepada petani-petani. Sedangkan semusim yang lalu petani-petani mengungut bahawa ada syarikat-syarikat yang membekalkan benih padi ini, benih padi yang dibekalkan itu ialah benih padi yang tidak punya kualiti standard yang ditetapkan, yang diperlukan. Jadi saya katakan bahawa ini antara penyakit kencing manis dalam belanjawan, penyakit kencing manis dalam pengurusan keuangan negara kita yang tidak diambil
hirau oleh kerajaan untuk mencari jalan bagaimana untuk nak mengatasi persoalan ini. Yang Pokok Senang, minta penjelasan lagi Pokok Senang. Ya. Pokok Senang, yang saya bimbang ni ekoran daripada pemberian benih padi yang tidak berkualiti ni, yang saya bimbang ni kerana peratus percambahan benih padi itu kurang menyebabkan peningkatan hasil padi itu tidak ada. Jadi sampai kita terpaksa membelanjakan lebih dan sebagainya, hasil padi masih kurang. Sedangkan kerajaan memberikan peruntukan untuk peningkatan hasil padi. Jadi ke mana duit peningkatan hasil padi itu kalau tidak berlaku peningkatan hasil padi ekoran daripada benih padi yang tidak berkualiti? Apa pandangan Pak Senang? Ya, inilah masalah yang dihadapi oleh kita semua, bahawa sepatut bila benih padi yang berkualiti kita dapat meningkatkan hasil padi. Tiba-tiba benih padi yang dibekalkan ialah benih yang tidak berkualiti oleh syarikat yang diluluskan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Keuangan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bentang belanjawan, diberikan kepada petani. Akhirnya maknanya petani tak dapat habuan lah dari segi hasil peningkatan padi. Jadi sebab itu saya katakan bahawa pengumuman untuk memberikan satu imbuhan kepada peningkatan hasil padi tak ada apa makna lah kepada petani-petani. Dia hanya satu cakap kosong. Yang kedua saya nak sebut ialah berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Iaitu isu ini berlaku dalam kawasan saya. Iaitu di kamp TUDM, Kepala Batas Al-Usta, dalam kawasan Parlimen Pokok Senang. Kerana sekarang ini yang Berhormat Yang Di-Pertua, pelatih untuk membuat latihan penerbangan ni, pilot TUDM ini sudah 2 bulan tak boleh buat latihan penerbangan kerana 30 buah kapal terbang PC-7 tak boleh digunakan. Isu dia begini, PC-7 ini dia diservis oleh Aerot, oleh Aerot. Bila dia dihantar diservis oleh Aerot, sama ada diserviskan di Al-Usta ataupun dihantar ke pusatnya di Kuala Lumpur, lalu TUDM membuat satu penilaian teknikal kepada workshop dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh Aerot. Ringkas saya nak sebut ialah menyebabkan jawatankuasa teknikal ini menemui bahawa semua kerja-kerja yang dilakukan oleh Aerot itu tidak memenuhi substandard, spesifikasi standard yang diperlukan oleh TUDM. Menyebabkan sekarang ini 30 buah kapal itu tidak boleh terbang dan latihan tidak boleh dilakukan. Kerana pihak jawatankuasa teknikal TUDM ini menghendaki supaya Aerot kena hantar servis keluar negara. Sebab mereka tidak yakin lagi dengan Aerot. Ni Aerot dapat tender daripada kerajaan. Saya nak sebut kepada yang berhormat bahawa Aerot mendapat tender daripada kerajaan ini meliputi beberapa antaranya C130 Nuri, VVIP Aircraft Global Express pun Aerot dapat, F5E Boeing BBJ Black Hawk Falcon Fokker, kemudian termasuk kapal terbang yang dimiliki oleh Bomba. Dan saya nak katakan bahawa Aerot adalah anak syarikat kepada Nadi, syarikat induk, dan saya dipahamkan Nadi juga adalah merupakan syarikat yang melakukan servis ke atas kapal terbang yang kita baru beli, Sukhoi. Isu dia ialah, pertama sekali ialah PC-7 ini. PC-7 ini sangat penting untuk melatih juruterbang untuk dikeluarkan oleh TUDM dalam negara kita. Sekarang mereka tak boleh melatih. Kerana apa? Kerana PC-7 itu terpaksa dihantar ke luar negeri untuk diservis. Kerana apa? Kerana masalah kegagalan kepada di dalam Aerot, kepakaran. Aerot tidak langsung memikirkan bagaimana nak meningkatkan keupayaan, kemampuan, kebolehan staf dia. Tidak dihantar berikan latihan dan sebagainya. Saya ada kertas tentang laporan yang dibuat oleh pihak TUDM
yang tidak berpuas hati terhadap laporan servis yang dibuat oleh Edward. Saya bimbang. Datuk Yang di-Pertua, ini baru kita tahu daripada kapal kecil, kapal PC untuk berlatih. Tadi yang saya sebut F5E takut pergi perang. Kalau ada berlaku peperangan, apa akan jadi? Kapal terbang untuk BBIP nak muat nak bawa ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya kata saya risau. Apa akan jadi kepada kapal terbang seperti ini yang nak membawa raja-raja, yang nak membawa Yang di-Pertuan Agong pergi ke sana ke sini, mereka ni sedih. Sedangkan TUDM mengesahkan bahawa keupayaan mereka ini sangat dipertikaikan, kebolehan mereka sangat dipertikaikan. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya kepada pihak Kementerian Pertahanan, untuk memberikan penjelasan yang sewajarnya kepada Dewan ini bagi memastikan supaya negara kita ini diuruskan secara yang sebaiknya. Kemudian Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan soal disebut oleh rakan saya daripada Indra Mahkota semalam ni, sepatutnya dia kata keuntungan tabung haji dan sebagainya boleh memberikan banyak manfaat kepada penyimpan dan juga jemaah haji, sepatutnya harga boleh dikurangkan. Saya sangat bersetuju, sebab sebaliknya apa yang saya lihat pada hari ini ialah keuntungan tabung haji ini lebih banyak dihabiskan kepada top management, kepada lembaga pengarah. Masuk beberapa orang ahli parlimen yang boleh 50,000 setahun bawa keluarga pergi pergi berjalan. Ada kata ni. Saya nak sebut, sebelum ini saya telah pun menyebut bagaimana berlaku pemindahan duit 300,000 kepada akaun CEO, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji ISMI. Ada tabung haji jawablah, dia kata mengikut peraturan dan sebagainya. Tak. Ini saya nak sebut ni. Bonus. Ini penyata gaji CEO Tabung Haji Disember 2011. Disember 2011. Disebut ni bonus dia 700,000. 700,000. Dia ni jawatan kontrak. Kontrak maknanya dia habis setahun ke 2 tahun dah habis lah dia punya dah. 700,000. Ni bonus. Kemudian gratuity dah. 490,000. Setiap kali tamat tempoh habis dia punya kontrak, dia akan dapat 490,000. Kemudian sambung pula. Gaji baik. Katanya gaji tadi. Gaji 2011. 70,000. 2012 sebulan. Takkan setahun. Mana ada gaji orang pergi setahun. Gaji sebulan 70,000 2011. 2012 Menteri Sains lulus kenaikan gaji 15,000. Tambah 15,000. Jadi 85,000. Saya tidak tahu, ini baru satu daripada syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan, yang sekaligus secara langsung dia ada kaitan dengan orang kampung, duit getah ni. Duk kot simpok, duk menoreh Kuala Kedah pi pi ke laut. Duit ni duk simpan pokok-pokok sana. Ledang tak apalah, dia senang. Ya. Saya bukan nak menafikan angka tu, sebab sulung baca harap daripada dokumen betul. Cuma saya tanya, ada dua tabung haji, satu lembaga urusan tabung haji, kedua adalah tabung haji bisnes. Ni yang mana satu ni, CEO lembaga urusan tabung haji ataupun tabung haji bisnes? Tabung haji bisnes ni syarikat peniaga. Kalau gaji 1,000 pun tak apa, sebab untungnya 100 juta kan. Datuk Ismi pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif. Ya, dah. Saya dah sebut bahawa ini penyata tabung haji. Tak maksudnya kalau tak maaf. Ini urusan bisnes. Betul. Saya tidak menafikan. Kan? Sebab itu saya nak katakan bahawa apa penilaian kita? Kita nak berikan gaji yang begitu tinggi, kita nak berikan bonus begitu tinggi. Sedangkan pegawai-pegawai yang bertaraf tetap permanent, mereka ni tak dapat. Ini pegawai-pegawai kontrak. Sama ada CEO, COO, CFO.
Ada lagi setengah-setengah agensi kerajaan tu CDO. Ada satu lagi UFO. UFO yang tu ledang lah. Tak, saya nak katakan, apa penilaian kita? Apa yang disebut selalu apa? Key performance, KPI kita. Apa dia? KPI apa yang kita nak tentukan untuk kita nak berikan kepada seseorang pegawai di dasar satu agensi kerajaan ataupun dalam syarikat-syarikat ataupun JLC yang ada kaitan dengan kerajaan. Sebab itu saya katakan bahawa ini sesuatu yang sangat memerlukan kepada penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri yang membuat pemantauan terhadap tabung haji. Saya nak tunjuk pada Datuk Yang Dipertua. Ini tanda tangan Menteri Jabatan Perdana Menteri, dipersetujui sebanyak 85,000 dan penyambungan kontrak selama 2 tahun. Menteri sign naik gaji 85,000 daripada 70 jadi 85, maknanya naik 15, sambung kontrak 2 tahun. Apa penilaiannya? Sepatutnya mestilah ada satu penilaian yang rapi untuk dilihat sejauh mana keuntungan, kepulangan, pencarum penyimpan dalam tabung haji hanya terima berapa? 6%. Boleh terasa sikit. Saya tidaklah menentang sangat, cuma nak buat sedikit correction. Jawapan nanti insya-Allah Menteri akan jawab. Cuma nak bagi tahu, Datuk Ismi CEO ni dia jaga tidak kurang daripada 50 anak syarikat. Maknanya dia bukan satu syarikat dan semuanya besar-besar belaka. Dan kalau bandingkan dengan keuntungan yang dibuat di peringkat kumpulan, terlalu besar keuntungan yang dibuat berbanding dengan gaji yang diterima. Baik, kita nak tahu bahawa pertama sekali kita nak tahu syarikat mana hak untung besar. Ada juga syarikat yang rugi. Ada lembaga pengarah yang dia dilantik duduk dalam anak syarikat tak berfungsi, menyebabkan berlaku penyelewengan. Ini perlu dipenjelaskan. Kalau dikatakan bahawa berbanding gaji dengan keuntungan yang dia bawa balik, kenapa penyimpan dapat hanya 6%? Dia boleh dapat setiap kali habis kontrak dapat gratuity sampai 490,000 ataupun 50,000, kemudian dapat lagi bonus sampai 700,000. Ini terlalu tinggi. Saya katakan bukan tak boleh bagi, boleh. Lembaga pengarah nak bagi pun boleh, tak kalah sampai 50,000. Ni ada surat pi anak beranak pi luar negeri. Pukul sana sikit lagi. Nanti ada 6% saya gentleman pasal 6% itu tabung haji saja. Tapi keuntungan lain tak boleh samakan 6% keuntungan tabung haji tak apa. dengan syarikat lain, tak boleh. Tak balance. Weightage tak betul. Macam buat kapal terbang tu kan, macam jaga kapal terbang, dia terbalik kapal terbang tu. Daripada penyimpan dia simpan duit, itulah digunakan develop untuk tabung haji berkembang. Kalau hadapkan duit penyimpan tak cukup. Yang Muhammad apa? Saya dia duk bagi syarat, tidak saya boleh nak berdebat dengan Yang Muhammad, saya banyak lagi dokumen ni. Dia tak sempat, saya tunggu peringkat jawatankuasa pula. Jadi saya minta bahawa ini kadang-kadang kita seronok, orang duk pergi Mekah ni pun tak tahu. Dia kata duk baca di sana, baguslah dapat RM500 ni kita balik. Tahu tengok orang lain dapat sampai beratus-ratus ribu dan sebagainya. Depa tak tahu, kata Ketua Menteri Melaka. Ini Ketua Menteri Melaka punya jamuan ni. Anak beranak. Kahwin anak dia. Hari ni pegawai khas mengakui bahawa semua jamuan itu RM10 satu kepala, semua disponsor. Kita nak tahu siapa dia. SBR kena masuk, SBRM. Ini saya nak katakan bahawa ini logistik, kerja logistik, mesyuarat logistik berkaitan kenduri rumah timbalan, rumah Ketua Menteri Melaka yang dikendalikan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka. CEO dia sendiri yang chair meeting kenduri ni, kenduri personal, menikah anak. Ini Datuk Yusof bin Haji Jantan, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka. Ni semua jabatan-jabatan, semua agensi sebut pula dalam minit ni. Jangan tuntut hantar apa bil kepada Yang Amat Berhormat. Semua ni bagi percuma. Dia nak hubungi tentera, nak libatkan tentera. Disebut ni nak hubungi tentera ni, nak libat tentera supaya bersihat. Saya katakan tak salah nak panggil, tapi salah guna lah bagi saya, bahawa dia kena bayar lah. Masa habis yang
Jadi saya minta akhir sekali Datuk ini Pertua akhir sekali saya nak gulung lah ni. Saya nak gulung. Iaitu saya pertama sekali berkaitan dengan EES, saya tak sebut EES ni. Sian orang duk kena saman lah, sap orang duk ambil kerajaan pun kena. Kok Putrajaya tu lagi kerap kena. Dia pasang apa nama, Kalau anak kena langkau macam mana? ya. Kalau anak kena langkau macam mana? Marah tak? Nak kena langgar memang kita tak setuju. Sebab tu kita Depan setuju langgar orang undang-undang. sama ni. Ini saya nak tanya ni, dengar dulu. Saya cadangkan kita Baik, saya nak tanya ni dalam kita buat kempen apa supaya nama, syarikat tu bankrupt. website apa nama Kementerian juga JPJ ada disebut tentang FAQ ni. Dia disebut bahawa Kementerian Pengangkutan adalah merupakan tuan punya owner kepada EES. Jadi saya nak tahulah bahawa sebelum ini disebut bahawa ada dua syarikat yang terbabit. Dua syarikat. Sekarang dia kata dia owner. Dia owner dia, adakah dia bawa keluar duit? Sedangkan sebelum ini kerajaan tak menanggung apa-apa. Syarikat ni saja yang akan keluarkan duit. Kalau syarikat ini telah diberikan secara resmi, saya nak minta bahawa kemukakan apa bentuk perjanjian yang dibuat dengan dua syarikat Beta Tegang dan Etes Sendirian Berhad ini. Apa perjanjian yang telah dibuat? Sebab saya tidak mahu nanti bahawa bila mereka tak capai kepada tahap saman yang dikendaki itu yang diperlukan, akhirnya jadi macam konsensi lebuh raya. Maknanya tak naik harga tun, maka kerajaan akan top up, akan ganti bayar. Ini akan menyebabkan duit negara. Dia banyak lagi perkara yang nak saya minta dan akhir sekali Datuk yang di Pertua ialah akhir sekali disebut bahawa MRT ini untuk 9 bilion untuk 43% untuk Bumi Putera. Untuk Bumi Putera. Ini yang menjadi pertikaian sehingga menyebabkan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia timbul rasa tidak puas hati terhadap persoalan ini. Jadi saya nak tahu bahawa 42-43% yang diberikan kepada kontraktor Bumi Putera untuk projek MRT itu siapa dia? Adakah diambil senarai nama syarikat-syarikat itu setelah berbincang dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia? Sepatutnya bagi saya bahawa mereka inilah yang mewakili. Sebab saya tidak mahu nanti bahawa saya ada dengar kata bahawa 43% itu ialah syarikat public listed. Saya kata public listed bukan syarikat Bumi Putera, betul tak? Dia bukan 100% Bumi Putera, public listed. Walaupun ada seorang luar dan sebagainya. Jadi saya nak katakan ini yang menjadi persoalan. Maknanya syarikat-syarikat daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ini tak boleh apa. Tak boleh apa. Mereka kata kami pun tak boleh apa, buat satu kenyataan. Depa berebut. Dah itu tu sekarang. Syarikat-syarikat ahli-ahli dewan tu berebut. Guna nama dewan. Terima kasih yang berhormat menyerang Dewan Perniagaan Melayu. Tapi saya tak sebut bahawa sekarang saya minta supaya kerajaan mesti berunding dengan menggunakan nama dewan untuk kepentingan dia kena bincang dengan dewan tertentu. Tak usah salah gunakan dewan tu. Baik, jangan bagus salahkan kerajaan. Baguslah tu. Terima kasih ya. Terima kasih lah. Masa habis yang Muhammad. Jadi saya minta supaya kerajaan memberikan penjelasan kepada dewan ini untuk memastikan supaya betul-betul syarikat betul-betul Melayu lah, syarikat Bumi Putera betul. Sebab kerja-kerja yang nak ditawarkan ni bukan kerja-kerja yang memerlukan high teknologi. Ini bukan kerja apa orang panggil tapak. Buat tapak. Ini bukan memerlukan high teknologi. Jadi sebab itu mereka katakan bahawa apa perlu nak berikan kepada public listed company. Berilah kepada syarikat-syarikat yang sedang nak merangkak naik ini untuk membantu, betul-betul nak membantu Bumi Putera, nak membantu orang Melayu dalam negara kita. Jadi saya ucapkan ribuan Habis masa. Mana yang Muhammad tahu yang kerja tu kerja senang, tidak perlukan teknologi tinggi. Mana yang Muhammad tahu apa kerja dia? Cuba sebut. Baik. Tak boleh jawab. Boleh bagi masa lagi? Dah habis. Tidak, saya dah boleh terang. Dia nak kena bagi penjelasan dia tak over nak cerit. Baik tu luruh habis rambut tu. Kerja-kerja tapak takkan nak memerlukan teknologi yang tinggi. Bukan bawa forklift yang Muhammad. Ya, bukan memerlukan satu teknologi yang tinggi. Banyak kerja-kerja yang ada disenaraikan di sini. Yang saya katakan bahawa boleh diberikan kepada syarikat Bumi Putera. Kita tak mau nanti bahawa hanya disebut dalam satu belanjawan, oh ini nak tolong Bumi Putera. Tapi hakikatnya tolong kepada kroni-kroni. Sebab saya katakan Gamuda ni selain daripada dia sebagai project delivery partner, dia juga adalah kontraktor. Dia juga berperanan sebagai kontraktor. Jadi dialah yang menentukan bahawa syarikat mana yang akan dapat. Bukan diberikan kepada syarikat-syarikat yang betul-betul
perlu diberikan bantuan oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana membenarkan saya membahaskan belanjawan panik, belanjawan cemas, belanjawan belanjawan chewing gum oleh rakyat Malaysia ni, rakyat Malaysia enggak belanjawan chewing gum, selepas mana diluahlah gula-gula getah tu daripada tak telan. Inilah kebijaksanaan rakyat Malaysia yang sangat dibangga oleh kita semua. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang pokok.